Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah pada malam ini sambungan kuliah kita semalam. Kita sambung pada muka surat 25. Kita sambung lagi balik perbincangan kita tentang rukun sembahyang, rukun yang ke-10 ya. Malam ini kita sambung perbincangan syarat bagi bacaan tasyahud di dalam sembahyang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan dirinya dengan dia seperti segala bacaan yang wajib. Baik, jadi seperti semalam juga perbincangan kita, syarat bagi semua rukun qauli yang dibaca ya, rukun yang perlu kita baca, perlu kita ucapkan, mestilah kita perdengarkan ke lidah kita, ke telinga kita ya. Kita perdengarkan ke telinga kita bacaan takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan tahiyat, selawat ke atas Nabi dan salam ya. Semua bacaan wajib. Sekiranya kita tidak perdengarkan bacaan wajib ke telinga kita, tidak sah bacaan tersebut ya, dan tidak sah sembahyang kita. Dan mualat ni berturut-turut ya. Sama juga semua rukun qauli termasuklah tasyahud atau tahiyat ini mesti diucapkan, dibaca secara berturut-turut. Tidak boleh terhenti, terputus dan sebagainya. Maka jika diselangi oleh yang lain, tiada dibilang dengan dia, melainkan barang yang warid, yang datang pada yang akmalnya,
Baik. Yang keduanya disyaratkan mualat, berturut-turut pada setiap patah perkataan tahiyat dan selawat tu. Dan juga bacaan-bacaan yang lain sama ni. Kalau diselangi di antara bacaan ataupun di antara perkataan tahiyat, perkataan selawat, kita selang dengan suatu perkataan yang lain yang tidak berkaitan dengan selawat ataupun tahiyat. Okey, apa hukum dia? Mana kita baca selawat, kemudian kita selang dengan perkataan lain. Tak bersangkut paut dengan selawat. Kita baca tahiyat, kita selang dengan perkataan lain. Ya. Okey nah. Itu makna tidak ada mualat di situ. Baik, jadi hukumnya tidak sah bacaan tersebut, dia kena ulang balik. Ya. Tidak dibilang bacaan, makna tak dikira bacaan yang berselang-selang dengan perkataan lain. Ya. Wajib diulang balik perkataan tu. Kerana dianggap terputus. Kan? Ya. Ya. Okey, tak apa. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan kita tidak boleh berturut-turut dalam mengucapkan tahiyat, bacaan wajib ataupun selawat. Yang pertama, kita selang dengan perkataan lain. Yang kedua, kita selang dengan diam. Diam bukan kerana kita memberhentikan bacaan untuk mengambil nafas, tapi diam sajalah. Contohnya at-tahiyyatul mubarakatus salawat, kita diam. Kemudian kita sambung at-tayyibatu lillah, kan? Ataupun kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kita diam. Kemudian kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, mana ada selang. Itu tak nama berturut-turut, kan? Begitu juga kalau kita batuk menghalang daripada membaca, meneruskan bacaan. Kita bersin, kita yang tadi ditanya tu menguap. Baik, sekiranya kalau batuk tu yang tidak boleh dikawal. Ini tak boleh kawal. Kalau kita nak baca dia terbatuk, tak apa. Kalau batuk kita tu lama, batuk yang kita tak boleh kawal dia, kontrol dia tetap keluar batuk juga. Batuk dan sembahyang ni kita kena kawal. Kalau tak boleh kawal, tak apalah. Ataupun bersin tu suatu keadaan yang tidak boleh dikawal oleh manusia, kan? Dia bersin ataupun dia menguap, kan, yang dia tak boleh kawal. Dia nak tahan, dia menguap juga. Jadi tak tertahan-tahan. Ataupun dia rasa mengantuk sangat. Okey dah. Jadi kalau diselang keadaan begitu, contohnya macam dia menguap tadi, kan, dia terhenti pada tempat mana. Kalau tempat waqah tak ada masalah lah, tempat berhenti, kan. Tapi kalau dia menguap ataupun batuk di pertengahan, perkataan, dia wajib ulang balik perkataan tu. Contoh dia baca at-tahiyyah, tak bunyilah. Kalau bunyi tu jadi batas sembahyang pula, bunyi yang mengeluarkan huruf, kan. At-tahiyyah, saya kena buat contoh. Kalau contoh tak faham, kan, dia hilang tu. Entah kena ambil balik, ambil balik at-tahiyyatul mubarakatus salawat, dia tu putih tu, sebab dia tak boleh ambil di tengah, kan. Tak boleh ambil di tengah.
Kalau kita dia dipanggil apa, kita berhenti di tengah ayat. Tak boleh berhenti tengah ayat. Dia tak menghasilkan makna yang tepat. Jadi ayat tu tergantung. Okey nah. Okey, jadi sambung lagi. Melainkan barang yang warid pada yang akmalnya, kecuali ada perkataan yang datang daripada Nabi SAW untuk menjadikan bacaan tersebut lebih sempurna. Contoh macam dulu, macam semalam kita tengok tahiyat ringkas. Tahiyat yang ringkas ni satu tahiyat dalam satu riwayat dalam satu riwayat dibaca dengan tahiyat begini. Semua ambil pada hadis Nabi kan. Tahiyat yang Nabi baca dengan at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi ila akhirih. Kan? Kemudian ada riwayat lain Nabi baca dengan lebih sempurna. Dengan dengan bacaan yang lebih lengkap. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi ada penambahan perkataan di antara at-tahiyyah dengan lillah, al-mubarakah, as-salawat, at-tayyibah. 3 perkataan ditambah. Tambahan itu ialah tambahan yang datang daripada hadis yang lain. Riwayat yang lain daripada Nabi juga. Tambahan itu tidak menjadi masalah dan tidak menjejaskan mualat. Boleh faham tak? Itu maksudnya di sini. Baik. Dan tiada mengapa jika dibaca bi ayyuhan ya ayyuhan nabi. Ada satu bentuk bacaan dia baca macam mana? Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Kita selalu baca assalamu alayka ayyuhan nabi, kan? Dia dibaca assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Dia ada sikit penambahan, ya. Di situ tidak menjadi masalah, dia kata. Tak mengapa. Tidak menjejaskan mualat dan juga tidak menjejaskan bacaan Fatihah, bacaan tahiyat. Dan ditambahkan mim pada alaika. Contohnya dia baca assalamu alayka, kita selalu baca assalamu alayka ayyuhan nabi, kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditambah mim tu, jadi assalamu alaikum, macam kita duk bagi salam ke orang kan. Assalamualaikum. Assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum ayyuhan nabi. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Kita baca macam itu. Itu pun tidak menjejaskan mualat dan bacaan tahiyat. Dan wahdahu la syarikalah, ditambah perkataan wahdahu la syarikalah. Tahu mana? Pada kalimah syahadah di akhir tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita selalu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Itu bacaan dalam tahiyat lah. Dan bacaan kalimah syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, kalau ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tambah satu perkataan. Adakah penambahan perkataan tersebut menyebabkan putus mualat ataupun menyebabkan berselang di antara perkataan-perkataan tahiyat? Tak. Ya, kerana tersebut dalam riwayat yang lain ada datang, ya, kalimah syahadah dengan begini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada setengah macam tu, ya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, anna muhammadan rasulullah. Baik. Itu antara penambahan perkataan yang tidak menjejaskan mualat. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia dengan bahasa Arab.
bacaan tahiyat dan selawat hendaklah dalam bahasa Arab, tidak boleh terjemah ke dalam bahasa lain. Ya. Tidak boleh terjemah ke dalam bahasa selain Arab. Kalau kita terjemah, maka batal sembahyang kita. Ya. Kerana apa? Kerana kita dikira bercakap-cakap di dalam sembahyang yang menjadi salah satu daripada perkara membatalkan sembahyang. Ya. Cakap bahasa lain pada Arab membatalkan sembahyang. Walaupun merupakan terjemahan daripada bacaan wajib, tak boleh nak. Baik, dan memeliharakan segala hurufnya dan kalimahnya dan segala tasydidnya. Ini penting tuan-tuan. Ya. Wajib kita kena yang pertama untuk bacaan tahiyat dan juga selawat. Kita gabung sekalian. Wajib dia kena menjaga sebutan hurufnya. Wajib kena menjaga sebutan huruf. Kalau dia menyebut dengan huruf yang tidak betul, maka tidak sah bacaan tahiyat, tidak sah sembahyang dia. Begitu juga selawat. Kan? Kita kena menjaga sebutan huruf bagi betul. Mana jangan diubah huruf ni. Bahasa Arab ni dia ada huruf yang hampir bunyinya sama. Tentu kena peringat lah. Kena pergi belajar tajwid. Ya. Contoh kalau kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu tempat-tempat ada huruf-huruf yang boleh berubah yang hampir sama sebutan dia. Kan kita baca at-tahiyya, kan at-tahiyya daripada ha yang kecil kita panggil itu ha kepada ha yang besar. Kita panggil ha kecil, ha besar lah. Kita tukar kepada ha besar, at-tahiyya. Kan? Maka bacaan itu tidak sah dan tak sah sembahyang kita. Ha dengan ha hampir sama. Makhraj pun dia satu dia berada pada makhraj hulqum, kan? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu huruf-huruf dia panggil huruful halqi, huruf halqum. Ya. Semua bunyi mesti keluar pada dalam ni. Ya, orang Melayu kita dia tak ada, dia tak seronok awak keluar daripada dalam halqum tu. Dia kena awak keluar di luar. Tak apalah, itu bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab tak boleh. Dia mesti kena awak keluar dari situ juga. Ya. Jadi ha dengan ha besar, kan? Dengan ha kecil dekat-dekat yang punya kedudukan dia. Jangan tertukar. Ya. Begitu juga dengan sad dengan sin, kan? Sad dengan sin dekat-dekat juga. Bunyi pun nak dekat-dekat sama. Makhraj pun hampir-hampir sama. Dekat-dekat ya. Jadi kita jangan tukar sad kepada sin. Kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatus salawat sin tus salawat habis. Jadi selawat. Selawat Melayu lah. Jadi rosak bacaan tersebut. Itu contoh-contoh kesalahan dalam bacaan tahiyat. Begitu juga perkataan ta dengan ta, at-tayyibat dengan tayyibat. Kita kena bezakan. Baik. Satu lagi sin dengan shin, kan? Pun sama juga, ada orang yang tak boleh beza, kan? Antara ashhadu alla dengan ashhadu alla, kan? Jadi dia baca begitu salah, ya. Kena betul-betul dengan guru tajwid, tuan-tuan, ataupun siapa-siapa hak pandai. Kalau tidak, sebut bacaan kita tidak sah dan tak sah sembahyang.
Pasal apa tak sah? Pasal dia mengubah makna bacaan tu. Kan? Tuan-tuan marah tak kalau orang bercakap tak betul? Kan? Marah kan? Dia cakap tak betul, sebut tak betul. Kita pun marah kan? Kita pun tak suka. Sebutan orang sebut tak betul kan? Kita ajak dah, lepas tu dia sebut tak kena daripada sebutan Melayu kita. Menyebabkan maknanya berubah kan? Okey nah? Itu yang pertama. Yang kedua, ni dia lebih kepada sebutan bacaan yang betul untuk tahiyat dan juga selawat. Ini terpakai pada semua rukun qauli. Dalam bab Fatihah pun cerita dah kan. Dalam Fatihah pun dia beritahu juga kena jaga jangan ubah huruf. Jaga sebutan huruf bagi betul. Fatihah ke, takbiratul ihram ke, bacaan tahiyat ke, selawat atau salam ya. Baik. Semua bacaan wajib mesti dibaca, dijaga, dipelihara ataupun dijaga sebutan hurufnya. Dan kalimahnya. Huruf kemudian kalimah kan. Kita kena jaga kalimah dia juga. Jangan kita salah menyebut kalimah tersebut. Baik. Dan segala tasydidnya. Segala tasydid, apa makna tasydid? Tempat-tempat yang ada sabdu tu. Huruf-huruf yang ada sabdu tu lah. Itu nama tasydid. Melayu panggil sabdu kan. Arab dinama tasydid. Jadi sebab apa kita kena menjaga sebutan tasydid tu bagi betul atau sabdu tu, kerana di situ ada huruf berganda yang disembunyikan. Bila huruf ganda ni dia akan jadi tebal. Kalau huruf tak berganda sebutan biasa. Kalau huruf berganda tu dia jadi tebal sebutan dia. Baik, sebab itu tasydid kena jaga. Kalau kita tidak mensabdukan, mentasydidkan huruf yang bertasydid, kita mengurangkan satu huruf. Kita buang satu huruf, dia tak jadi berganda dah. Dia dua huruf dia gabung sekali. Bergabung baru dia buat sabdu. Dia tak mau tulis banyak-banyak nanti jadi bertindan-tindan tak cantik, tak elok. Jadi nak bagi elok dia gabung dua huruf begitu, nampak satu macam nun kan. Buah satu tak mau buah nun dua-dua betul tak elok. Buah satu buah sabdu di atas. Bila buah sabdu orang Arab tengok. Kan? Orang Arab tak baik tak apa ni, orang yang kita yang belajar cara sebutan Arab ni ada sabdu tang ni kena tekan. Pasal tang ni ada huruf berganda, huruf tebal. Jadi kalau kita tak tekan, tak tebalkan, tak tasydidkan, dia akan jadi satu huruf saja. Satu huruf dia dah kurang. Kita mengurangkan satu huruf daripada huruf tahiyat ataupun selawat, jadi tak sah. Sebut bacaan dia. Sebab tu disuruh jaga tasydid banyaklah tasydid dalam tahiyat ni. Banyak. Kan mula-mula kita baca at-tahiyyatu. Tu ada tasydid dah. Kita selalu baca kan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu, laju baca. Kan? Kita baca laju. Kita ni baca laju dah ni. Saya baca laju dah, tapi saya rasa ada orang baca laju lagi. Lepas tu saya panggil, saya test macam mana baca laju, try baca tengok. Dia baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut, patutlah pun laju. Aku tak liligan. Kan? Hang langgak habis semua lampu isyarat. Berapa kali kena saman dah. Patutlah pun laju baca. Kan? Kita baca laju at-tahiyyatul mubarakatus salawatut, tempat-tempat tasydid semua kena tekan. Kita baca laju macam mana tak liligan ni. Rupa-rupanya dia langgar. Kita dah berhenti dalam betul isyarat. Hijau P pula. Dia langgar semua. Laju semua. Kan? Dia tak kan? Dia baca senapas Nah, jaga tuan-tuan. Rugi. Kita buat ibadat semayang ni rugi. Ya, sia-sia kita dikira tak semayang. Kan? Sama dengan geng tak semayang. Mungkin tak semayang tanya ada langkah pasal apa hang masuk langkah, aku tengok hang rajin pergi masjid, aku semayang cincai yang padam ku hang ni tak. Aku tak semayang terus tak apalah.
Kan kena hazard aku tahu dah salah aku. Dia kata aku nak buat macam mana aku mesilap juga tak mengaji. Pakai kena tibai dalam neraka. Sama yang tuan tak ada beza. Sebab tu disuruh menuntut ilmu, suruh berbetul. Ya. Tak ada bayar pun, tak ada susah bayar. Ya, kita nak senang akhirat. Kita nak senang akhirat tuan-tuan. Akhirat senang ni tak ada senang akhirat ni tak padan dengan ibadat kita buat. Kan? Tak padan dengan ibadat kita buat tu. Kita kerja berhempas pulas siang malam pagi petang nak dapat macam akhirat tak dapat lah tuan-tuan. Tak dapat. So buatlah macam mana tak akan boleh. Hanya dapat dapat sebutir. Mungkinlah kalau kita berhempas pulas hidup 100 tahun cari kerja himpun kata mungkin kita hanya dapat sebutir debu yang ada dalam syurga tu saja. Nilai dia. Kata tak sampai pun. Kita nak banding macam tu lah. Mungkin kena kerja lagi 1000 tahun baru dapat sebutir debu. Bukan sebutir pasir dah, sebutir debu. Kena tengok bawah sekantar baru nampak debu tu. Baru dapat nilai dia. Ya? Tak badan tuan-tuan Tuhan nak bagi. Tapi kita buat cincai juga. Cincai kena neraka sungguh lah. Kan? Dia nak bagi hak elok kat kita, kita cincai. Tuan-tuan kalau kita jadi ni, kita nak bagi orang kat siapa-siapa pun lah. Lepas tu dia buat kerja cincai, kita tibai. Kita cari duit payah simpan duit banyak nak bagi ni, nak bagi kat ni, kat orang hak bawah kita ni. Kan? Hak kerja bawah kita ke siapa tak kira lah. Kedua bawah kita ni kan. Tiba dia buat cincai, kita suruh lah buat ni kan. Kita bagi ringan lah kat dia. Dia cincai buat tak tahu ya. Tuan-tuan bebai tak? Bebai tak? Kita suruh buat macam ni, dia tak mau buat sebagaimana kita suruh. Kita nak bagi kat dia macam-macam insentif ni kan. Dia senang lenang esok, dia buat cincai, tak agak-agak nak bagi tak? Buang aja tak? Orang macam ni tak boleh tak menghargai. Orang macam ni tak kenang budi. Kita. Kan? Jadi tuan-tuan kita perbetul lah ni. Sisa-sisa umur yang ada ni kita perbetul tuan-tuan. Jangan malu. Pilah cari. Sebelum kita menutup mata kita, menghembuskan nafas yang terakhir, takut kita menyesal. Ya? Takut kita menyesal sebelum kita mati. Banyak orang menyesal masa mati. Ya? Nak balik tak boleh dah. Kita fikir-fikir tengok. Tidak ulama tak ada susah payah buat kitab ni. Pasal dia kesian kat umat, kat generasi umat Islam ni, yang dia akan tinggal kepada anak cucu dia. Susah payah. Kan? Pasal apa dia susah payah? Pasal dia mau semua ummah ni kan, kerana ulama ni dia pengganti Nabi. Bagaimana Nabi kasih pada umat, para ulama pun dia kasih pada umat dia juga. Dia tak mau umat dia tu dihumbankan dalam neraka. Okey nah. Jadi sedihlah kadang-kadang kita tengok sahabat kita baca tak berhati-hati lah Quran, baca ni nampak sangat di telinga kita tu kita dengar. Jadi tak berhati-hati. Saya ni kalau dengar macam tu saya tak saya baca, saya jadi pasal bila bacaan tak betul dia berubah makna tuan-tuan. Ubah makna. Ya. Tuan, ada kadang-kadang ayat Quran kalau kita mengapai kan, kita tak tahu Arab, tolong jaga-jaga. Kalau rasa tak yakin jangan baca dalam sembahyang. Sebab kita tak tahu apa dia tu. Kita tak pernah tengok mana, kita tak pandai Arab. Tak pandai Arab tuan-tuan. Kalau kita pandai Arab tak apa lah. Ada satu contoh ni. Ini pengalaman saya lah, yang saya dengar. Dan imam dia membaca wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Itu selalu baca ayat ni kan. Tengok tu imam dia dengar. Dengar sedap mah. Wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Dengar dengan dengung apa syok lah. Syok lah dengar. Syok dengar je. Bunyi kan. Sedap tak? Dengar sedap. Kan? Tapi kita tak tahu mana kalau imam tu tersilap. Apa makna dia tuan-tuan? Di hari akhirat esok, yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran,
akan dituntun, dibawa orang kafir, ya, yang kufur dengan Allah Ta'ala, ke dalam syurga berkumpulan. Kalau orang yang faham tu agak-agak boleh ni tak, terkejut besar lah. Kita ni dah seronok dengar lah, khalid khusyuk. Khusyuk lah tu imam tu baca tadi ni kan, duk cerita kan, khusyuk. Tu imam baca khusyuk apa, dia baca salah, dia pergi tukar. Nah, jadi kalau kita tak tahu bahasa Arab kan, kalau kita nak baca ayat pasti kan, kita ingat sungguh, tak ingat jangan baca, bahaya, takut tertukar. Tukar hak ni tak apa sikit, tukar jadi hak tadi ni. Tukar orang yang masuk neraka bawa pergi syurga. Kan? Hatta idza ja'uha wa futihat abwa, sampai ke syurga dan telah dibuka pintu syurga, malaikat kata kan, pada ni salamun alaikum, sejahtera di atas kamu wahai orang ahli-ahli orang kafir. Sejahtera atas kamu wahai orang kafir. Dia kata macam tu. Kan? Kita pergi tukar lah tu tuan-tuan. Jaga lah. Jadi agak kita ni lah, bacaan tu kita kena betul-betul itulah, jaga kan sebutan dia. Sebab tu ulama ni di mana-mana tempat kalau melibatkan bacaan, dia katakan 3 benda ni lah. Ini paling ringkas lah. Ini paling ringkas 3 benda ni. Kalau tajwid dia banyak lagi, tak apalah, dia tu nak tahsin bacaan, nak memperelokkan bacaan. Baiklah. Jadi kita tak boleh baca tempat yang kita kena tekan at-tahiyyatul mubarak. Kalau kita nak baca laju pun tak ada masalah, tapi kita dah mahir tak apa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jangan kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak ada tak ada tasydid di tempat yang wajib tasydid. Menyebabkan bacaan kita tidak sah, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi banyak dalam tahiyat ni, dia banyak tasydid sangat. Ya, pada at-tahiyyatu itu orang panggil apa? Alif lam apa tu? Alif lam syamsiah kan. Yang wajib tajwid. Wajib di tasydid kan. Al-mubarakatus salawat. As-salawat alif lam syamsiah juga wajib tasydid. At-tayyibat kan. As-salawatut tayyibatu lillah. Itu ada tasydid. Assalamualaikum ada tasydid lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ada tasydid lagi. Banyak tasydid tuan. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ibadillah. Ini ibadillah tak boleh. Ibadillahi salihin. As-salihin. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga situ. Kan, idgham wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tasydid. Ini satu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammadan tak sah. Muhammadan, mim di situ ada tasydid, ada apa? Ada idgham ma'al ghunnah. Kan? Kalau kita tak jaga benda-benda ni tuan-tuan, tak, saya betul lah nasihat yang perlu disampaikan ya. Tolong perbetul lah, supaya nanti bacaan kita tidak ditolak oleh Allah ya. Takut semayang kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ke-12 habislah. Dan ke-12-nya memberi salam yang pertama. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Itu yang ke-12. Apa dia? Rukun sembahyang yang ke-12. Kita memberi salam yang pertama. Rukun qauli. Bagi salam yang kedua itu sunat. Bagi salam yang pertama itu rukun. Ucapan dia sama juga. Kan? Dan sekurang-kurangnya assalamualaikum. Yang paling ringkas memberi salam ni kita ucap assalamualaikum. Habis.
Assalamualaikum atau Alaikumussalam. Ni Alaikumussalam. Kita bagi salam Alaikumussalam, boleh juga. Dua-dua tu sah. Baik. Cuma yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kita selalu ucapkan. Itu bacaan salam yang sempurna. Baik. Jadi sama juga lah. Sebutan memberi salam ni pun kita kena meraihkan hurufnya. Ya. Jangan bagi salam macam kita bagi salam kawan-kawan kita di luar kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Bunyi macam tu Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Nak macam-macam tengok-tengok kan. Bukan nak ni dah, bukan nak benda tu, benda yang penting tuan-tuan. Menyebabkan ibadah kita terbawa-bawa sebutan yang salah di luar. Tuan kalau bagi salam tak betul di luar, tak wajib jawab. Assalamualaikum. Tak jawab apa? Sebab dia tak ada makna. Kan? Kalau dia bagi sebutan betul Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum, bagi salam yang betul, makna dia betul. Dia berdoa kesejahteraan dan kebaikan kepada kita. Kita jawab balik Waalaikumsalam. Ni Waalaikum. Kan? Waalaikum panjang ada mat pula. Tempat tak ada mat dipanjangkan. Jangan kita terbawa-bawa nah. Jadi dalam semayang pun jangan. Ada saya dengar dia baca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam dia terbiasa dengan bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum kan. Jadi dia bagi salam dalam semayang pun Assalamualaikum. Habis kan. Dia tidak ada Assalamualaikum. Ada alif lam. Orang panggil tu? Syamsiah kan. Kita mengaji tajwid. Tasydid tak ada, kemudian huruf kurang. 2 huruf kurang. 3 huruf kalau kurang, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi, 3 huruf kurang. Tak sah sebut bacaan dia. Ya. Baik. Tetapi yang kemudian ini makruh. Ucapan apa? Alaikumussalam tu makruh pasal dia buat terbalik. Kan? Dia buat terbalik. Biasanya Alaikumussalam tu kita nak jawab salam, kan? Boleh diucapkan juga tetapi dia jadi makruh dan tiada memadai umpama salamun alaikum. Ni yang saya bagi tahu tadi ni. Ini yang saya bagi tahu tadi ni. Dia kata tidak memadai umpama salamun alaikum. Salamun alaikum. Dia tidak ada alif lam. Kan? Jadi dia bagi salam Assalamun alaikum warahmatullahi. Assalamun alaikum warahmatullahi. Itu Arab lah. Kalau Melayu, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Melayu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terbawa-bawa dengan bagi salam di luar. Kan di luar dia bagi salam kat kawan-kawan dia. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Jadi dalam semayang pun bila dia jadi imam, dia terbawa-bawa juga. Dia jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bila disebut Assalamualaikum, tak ada alif lam. Dia kurang 3 huruf. Kurang alif, lam dan sin yang pertama. Pada tasydid tu. Ya? Dia kurang lah. Baik. Dia kurang 1 huruf. Kerana lam, dia kurang 2 huruf. Maaf. Kurang 2 huruf. Alif dengan lam. Ya? Ataupun lam yang bertukar. Jadi sin dah. Kan? Baik. Dan ke-13-nya, yang terakhir, rukun sembahyang tertib segala rukun seperti yang tersebut. Yang terakhir, semua rukun-rukun sembahyang itu dibuat mengikut susunan dia, tertib dia. Seperti yang disebutkan lah. Kita kena berdiri, kita takbiratul ihram. Kemudian kita baca Fatihah, kan? Kemudian dia rokok. Jangan kita sembahyang Allahu Akbar, kan? Kemudian kita rokok dulu. Lepas rokok kita i'tidal, kita qiyam, kita baca Fatihah.
Lepas tu, lepas baca Fatihah, kita turun sujud. Yang tu dipanggil apa? Tak ada tertib. Kan? Ikut suka nak semayang macam mana pun. Bila tak ada tertib, dia akan jadi tidak tersusun ya. Dia punya sembahyang dia. Jadi tertib ni merupakan rukun yang penting. Kecuali ada beberapa tempat yang berlaku serentak. Takbiratul ihram, berdiri, qiyam, takbiratul ihram dan niat itu berlaku serentak. Dia tak boleh tertib lah. Tak boleh, payah ni. Kita kalau dalam susunan dia niat, lepas niat takbiratul ihram kan, kemudian ditulis berdiri kan, makna kita takbiratul ihram tu baru berdiri, nak buat macam mana, payah. Kan, tak boleh buat. Jadi dalam keadaan berdiri, yang lain-lain semua kena ikut tertib. 3 tu saja ya, yang berlaku serentak. Okey nah, saya nak jelas benda tu. Kemudian dia kata faslun fi sunanis salati. Ini suatu fasal atau suatu tajuk pada menyatakan beberapa sunat sembahyang. Jadi dia masuk membicarakan tentang sunat-sunat di dalam sembahyang, ya. Sunat-sunat dalam sembahyang. Yang mula-mula dulu kita bincang apa? Rukun kan. Mula sekali kita bincang syarat sembahyang, syarat sah. Lepas syarat sah tu rukun sembahyang. Yang ni yang penting ni tuan-tuan. Supaya kita nak kenal rukun dengan sunat. Bagi ada beza rukun dengan sunat. Rukun lain, sunat lain. Kerana banyak orang menganggap sama, dia campur, dia bila dia rajin dia buat, dia sembahyang hari-hari tu. Jadi dia tak boleh beza mana sunat, mana rukun. Kan? Sebab kita dah buat amalan sembahyang ni pada hari-hari, setiap hari. Bila setiap hari kita buat amalan sembahyang, kita dah terbiasa. Kita tak boleh beza dah mana sunat, mana rukun. Kita pukul rata semua kena buat. Itu akan jadi puncak. Ada sebahagian orang menganggap, dia akan menganggap sunat dalam sembahyang tu seperti rukun dah. Kalau tak buat, tak boleh. Kena buat. Kalau kita tak buat, nampak pelik. Dia kata, siapa yang tak buat ni lah, benda tu sunat. Kan? Benda tu sunat saja. Kadang-kadang dia terlupa nak buat. Tak apalah, dia tak buat pun tak salah. Bukan makna kita nak suruh tinggal sunat, tak. Kadang-kadang kesan kepada seseorang yang memahami sunat itu wajib, kesan dia menganggap yang sunat tu wajib pasal dia tak boleh beza. Kesan dia sangat besar dalam bab sembahyang. Kesannya dia akan menganggap orang lain yang tak buat sunat itu jadi tidak sah sembahyang dia. Kan? Dia akan anggap begitu. Mungkin ada imam tak buat sunat tu, dia akan kata imam tak sah sembahyang. Dia tak buat hati dan sebagainya. Banyak kesan-kesan yang lain lah. Sebab tu dalam kitab dia beritahu dia perasin siap-siap rukun lain, sunat lain. Baik. Bermula sunat yang dahulu daripada masuk padanya. 2 perkara. Jadi sunat sembahyang ni dia ada dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, sunat sebelum kita sembahyang. Ada benda-benda sunat yang kita buat sebelum kita sembahyang. Benda-benda sunat yang disunatkan, digalakkan kita buat sebelum sembahyang. Kemudian ada perkara-perkara sunat yang kita buat dalam sembahyang. Dan ada perkara sunat yang kita buat setelah selesai ibadah sembahyang. 3. Jadi sebab perkara sunat terlalu banyak, sehingga ulama dia membilang ada beratus benda sunat yang berkaitan dengan sembahyang ni. Kita buat tu sebahagian ya. Baik, di sini dia kata apa? Dia kata sunat sembahyang itu sunat sebelum daripada sembahyang. Sunat sebelum masuk kepada ibadah sembahyang ada 2. Pertamanya bang. Yang pertama azan. Pertama bang dia kata azan lah. Dan jika sembahyang seorang diri sekalipun,
Itu perkara sunat nah. Azan ni masuk benda sunat sebelum sembahyang. Kalau dia sembahyang seorang diri, dia tak mendengar suara azan di masjid, dia duduk dalam hutan ke, dia pergi ke tempat yang jauh. Bila dia nak sembahyang zuhur ke, nak sembahyang apalah, fardu, sunat dia azan untuk diri dia lah. Sebab dia benda sunat. Yang kita azan di masjid surau ni, itu syiar. Itu nama dia syiar Islam. Ya. Syiar ini tidak boleh di walaupun sunat, azan tu sunat, tapi bila dia menjadi syiar, syiar tu makna tanda-tanda wujudnya Islam di situ. Maka tidak boleh azan ni kita tidak boleh sekat dia, ataupun kita tak boleh abaikan azan di masjid atau di surau. Di masjid, di qaryah lah, tak boleh kita abaikan. Sebab dia bila menjadi status syiar, dia jadi wajib. Ya? Status bila jadi syiar, maknanya kalau satu tempat itu tidak diazankan, dia jadi masalah lah. Dia akan menyebab terpadamnya syiar Islam. Dari sudut azan tu sendiri sunat lah, tak wajib lah, sunat. Tetapi bila dia menjadi syiar, dia jadi cerita lain dah. Dia menjadi syiar Islam. Kiranya katalah satu kuling, siapa pun tak bang. Kan? Siapa pun tak bang. Pemerintah boleh memaksa penduduk ataupun qaryah tu bang azan. Kalau ikut hukum dia lah. Boleh maksa. Kerana dia telah memadamkan syiar Islam di situ. Salah satu syiar Islamnya azan. Sembahyang Jumaat, banyak lagi lah yang lain. Sembahyang Jumaat. Tanda-tanda wujudnya orang Islam di situ. Dan bila kita tak bang, tengok apa jadi. Kan? Kita bila baru ni PKP mula-mula tu orang tak main masjid. Mula duk melisah dah. Jadi tak ada kan. Cuma ada azan dia. Masjid syiar tak ada, Jumaat tak ada. Kosong. Untuk setahun jadi kosong tu apa jadi? Orang ada setahun dah 2-3 bulan 4 bulan kan tu. 3-4 bulan juga kosong masjid tu. Jumaat tuan-tuan duduk di rumah rasanya dah. Tak pergi Jumaat. Bagi mai tak ada dah tu. Kan? Bagi mai. Okey nah. Baik, yang keduanya iqamah. Yang kedua qamat. Dia kata yang kedua qamat. Dia abang itu. Mana Melayu kita panggil qamat kan. Bahasa Arab dia panggil iqamah. Iqamah makna kita nak qamat sebelum daripada kita nak sembahyang. Itu pun sunat. Termasuk kita nak sembahyang seorang diri, sunat kita qamat. Baik, maka disunatkan keduanya bagi sembahyang fardu jua. Jadi bang dengan qamat ni untuk sembahyang fardu 5 waktu sahaja. Termasuk sembahyang Jumaat. Sembahyang selain daripada 5 waktu ini tak disunatkan bang dan qamat. Jangan nak raya kita pergi bang. Terkejut orang ni lohok tak masuk lagi apa. Pagi-pagi bang ni dia kata bang sembahyang raya. Mana ada orang buat kerja macam tu? Kan? Bang sembahyang raya. Sembahyang raya tidak ada bang lah. Begitu juga sembahyang-sembahyang yang lain lah. Sembahyang sunat yang dituntut secara berjemaah ke. Tak disunatkan kita bang dan qamat, ya. Dan bukan sunnah Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Adapun segala sembahyang sunat yang dituntuti berjamaah padanya, dan sembahyang ia berjamaah, diseru baginya as-salata jami'ah, ya. As-salata jami'atan. Kan? As-salatu jami'ah. Kan? As-salata jami'ah. Baik, as-salata jami'ah. Untuk sembahyang sunat yang disunatkan kita berjemaah. Seperti sembahyang tarawih, kan? Sembahyang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Sembahyang sunat gerhana bulan matahari,
Semayang sunat witir kan, dalam bulan Ramadan selepas tarawih. Ini semua semayang sunat yang disunatkan berjemaah. Kalau kita buat secara berjemaah, contohnya kita nak semayang tarawih kan, kita nak buat berjemaah, maka dibolehkan ataupun disunatkan kita menyebut as-salata jami'ah, as-salata jami'atan kan. Jangan kita azan ataupun qamat. Ini pun satu jugalah yang benda yang kita kena perbetul. Kadang-kadang sebutan yang salah ni. Banyakkan bila-bila dia sebut apa? Salatu jami'ah. Macam-macam versi kan. As-salatu tarawih kan. Asabani wa asabakumullah kan. As-salatu tarawih kan. Jadi tak kena belaka tuan-tuan. Tak kena dari sudut bahasa Arab. Kenapa betul ya? As-salatu jami'ah ataupun salatul jami'ah pun tak betul ya tuan-tuan. Daripada struktur ayat. Ya, struktur ayat dia tak betul. Jadi benda-benda tu kita kena perbetul balik kan. Kita kena cek dengan orang yang pandai sebelum kita nak jadi Bilal lah. Kalau tidak kita duk buat benda yang salah banyak kan. Ini bila masa tarawih esok jangan sebut salatul jami'ah ni kan. As-salatul tarawih tu salah ya. Solat jangan buah alif lam dekat semahid as-salat tu. Jangan buah alif lam. Ya, salatut tarawih baru betul. Salatut tarawih kan. Salatat tarawih kalau sebutan hak betul dari segi baris apa semua. Ya. Sini pun sama juga nah. Jadi as-salata jami'ah kan. Baik, bermula segala kalimah bang itu dua kali dia kata. Melainkan takbir pada awalnya. Maka iaitu 4 kali. Dan kalimah tauhid pada akhirnya iaitu sekali. Ini senanglah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salati, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalimah azan yang disunatkan kita ucapkan ya. Jangan kita tambah, jangan kita kurang dah. Baik, dan kalimah iqamah itu sekali-sekali, semua sekali-sekali melainkan takbir pada awalnya dan akhirnya. Maka lafaz qad qamatis salah maka iaitu 2 kali dia kata, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu lafaz untuk iqamah ataupun perkataan untuk iqamah. Okey, kemudian dia kata dan sunat kemudian daripada masuk padanya yang abadnya dia kata membaca tasyahud awal dan selawat atas Nabi SAW kemudian daripadanya. Ini baru sunat ketika kita melaksanakan ibadah sembahyang. Baru masuk pula. Jadi mana sunat sebelum sembahyang 2 je lah. Azan dengan bang. Sebenarnya ada banyak lagi. Yang ni hak yang dia panggil kebiasaan kita buat. Banyak lagi. Ya. Sebelum ada azan bang, banyak lagi sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang ni pun tak larang buat dah. Kita tak buat dah kan. Baiklah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita selepas Ramadan, selepas Syawal nanti insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.